Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada tajuk pada hari ini, ayah ego, satu tajuk untuk kita melihat bagaimana sebagai seorang ayah dalam kehidupan kita berhadapan dengan pelbagai perkara yang perlu dilaksanakan. Kita perlu berjuang dan dalam masa yang sama ada istilah ego yang perlu kita fahami di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran memberi, mengatur kepada ego yang ada dalam seorang ayah, seorang individu untuk memastikan kita dapat memimpin masuk keluarga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang panel kita. Yang pertama Al-Fadil Habib Najmuddin Al-Khairit. Selamat datang Habib. Alhamdulillah, terima kasih ya bersama ini pada Ustaz Abdul Muttalib Ismail. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini untuk kita sama-sama membaca daripada surah Al-Mulk ayat 24 hingga 26 sebentar lagi. Namun kita ada perkongsian daripada seorang ayah ya, daripada Datuk Muhammad Nasir Hamzah yang membesarkan 4 orang anak, bagaimana berinteraksi dengan 4 orang hero ya, 4 orang hero anak lelaki sahaja, bagaimana menguruskannya dalam kehidupan untuk memastikan terus berjaya dalam cabaran yang melanda. Kita saksikan. Ego ni ada beberapa jenis ego lah kan. Ada ego yang positif, ada ego yang negatif. Tapi kebanyakan ego ni memang negatif lah. Sebab tu apa ni, kalau dengan anak-anak saya umpamanya, saya pun mengamalkan sistem yang sama juga. Kita makan bersama. Dulu masa dia anak-anak dulu boleh. Sekarang dah dia orang bekerja lah, dia orang apa. Jadi tak boleh nak bersama. Dia balik lambat ke. Tapi kalau setiap hujung minggu, kita ada masa, kita pergi makan bersama, kita breakfast bersama ke. Setidak-tidaknya sekali sehari, waktu hujung minggu tu, hari Sabtu, hari Ahad, kita akan makan bersama. Pasal dengan anak saya ni, tak pernah saya rotan, tak pernah saya pukul pun. Kalau dia anak-anak dulu, katalah kalau apa ni, dia masa tu umur belasan tahun, 10, 11 tahun tu, kalau saya nak marah kat dia, ataupun dia buat benda tak betul, katalah kita keluar, okey mari kita pergi semua. Kalau 2 orang yang bergaduh ke apa, saya tinggal 2 orang ni. Jadi kita keluar, kita saja. Tapi saya tak rotan, saya tak cubit, tak sentuh pun badan dia. Dan saya yakin itu cara. Dan sampai sekarang, okey alhamdulillah. Ya, saya tak ada banyaklah masalah besar, tak ada lah. Yang pentingnya saya rasa dari segi mendidik anak ni, mesti kita kebersamaan. Dan kita mesti memahami setiap anak kita ni dia ada perbezaan, bukan semua sama. Dan kita kena cuba meraihkan perbezaan di antara satu anak dengan satu anak. Kalau ego macam mana yang saya kata tadi? Kalau kita terlalu sangat nampak kita ni nak guna kuasa sebagai seorang ayah tu, sehingga anak tu merasakan dia ni terlalu hina, tak boleh juga saya rasa. Bila kita mempunyai seorang anak ini akan mewarisi apa yang kita contohi kepada mereka, dan dia akan bawa ni kepada generasi-generasi di bawah dia pula, kepada anak-anak dia esok, kepada anak cucu dia esok. Kita rasa kita mempunyai autoriti ke atas anak-anak kita. Itu saya rasa kita mesti menjadi seorang bapa yang berfikir. Macam saya kata tadi, sebarang tindakan kita tu kita kena buat dengan mengikut fikiran, bukan mengikut perasaan. Biasanya kita buat judgement kita tu adalah mengikut perasaan. Sebab itulah bila kita mendidik anak dengan perasaan, kita akan dalam keadaan bahaya. Tapi kalau kita menggunakan fikiran kita, maka oleh kerana kita rasa kita ni adalah sumber otoriti, kita berkuasa ke atas anak-anak kita. Jadi sembarang tindakan kita tu kita rasa tak salah lah. Kalau tak memikirkan kehendak dia umpamanya. Katalah dia nak beli sesuatu. Katalah kalau sekarang anak-anak dah besar, dia nak beli kereta. Dia nak kereta yang hebat-hebat umpamanya.
kita kata tak payahlah kan, you belilah kereta yang biasa-biasa ke contoh kan. Jadi benda-benda macam tu mungkin, dan kita memang masa tu kita exert authority kita lah, yang kita tak akan berkompromi. Maknanya awak ni layak yang ini, layak yang inilah. Dan akhirnya anak-anak itu bila kita bagi argument kepada dia, dia faham situasi itu, dia boleh terima. Itulah perkongsian daripada Datuk Muhammad Nasir Hamzah, seorang ayah kepada 4 orang anak yang berkongsi tentang bagaimana menguruskan ego dalam diri seorang ayah, dan ada teknik ataupun tips yang dikongsikan sebentar tadi untuk memastikan bahawa anak masih lagi melihat, memahami kepada ketegasan ayah, tetapi dalam masa yang sama ia tidak melampau kepada tahap ego yang negatif. Perkara itu yang kita nak bahaskan ataupun kongsikan lagi, bagaimana perspektif di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk ayat 24 hingga 26. Kita baca bersama dipimpin Ustaz Abdul Muttalib Ismail. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 24 hingga 26. Katakanlah, dia yang menjadikan kamu berkembang di muka bumi dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Dalam ayat yang ke-25 ini, kata-kata orang musyrik yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah, bilakah datang ancaman itu jika kamu orang yang benar? Satu perkataan yang mungkin Habib boleh kongsikan apa sudut, pasal dalam Al-Quran ni ada banyak dialog kan. Di sebalik dialog itu sebenarnya banyak permata yang boleh kita rungkai, yang boleh ayah-ayah seperti saya yang menonton pada hari ini, tuan-tuan yang belum lagi share, boleh share di Facebook, kongsikan dengan rakan-rakan, maklumkan kepada di ruang komen itu tentang ayah ego pada 25 Ramadan ini, untuk memastikan kita tahu jangan terlampau garang ataupun zalim, tapi dalam masa yang sama jangan terlampau lembik pula kan. Jadi bagaimana urus ego itu yang kita nak bincang pada hari ini. Jadi silakan Habib untuk melihat kepada ayat 25 ini, silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Fazrul yang dimuliakan Fadil Ustaz Qari kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada waktu ini kita disinari dengan cahaya Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing kita untuk kita terus dipimpin oleh Al-Quranul Karim, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini apa yang kita nak bahaskan adalah tentang ayat dari surah Al-Mulk ini. Yang mana di antara kata-kata yang boleh kita lihat apa yang disebutkan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang dengan sebab keingkaran ini ada satu sifat yang hari ini kita nak bahaskan tentang ego, atau juga disebut di dalam bahasa Arab dengan al-kibir, atau kita biasa sebut sombong lah, ataupun takabbur itu. Ya, sebab ketika mana mereka, orang-orang yang ingkar, orang-orang musyrikin ini mempersoalkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang hari yang dijanjikan, iaitu hari kiamat. Hari kiamat. Yang mana memang di antara satu sifat daripada orang-orang musyrikin ini, mereka mengingkari kepada hari kiamat. Mereka tak percaya. Bukan tak ada percaya, bukan sebab apa? Sebab ego tadilah. Ego lah. Sebab sombong. Sedangkan kebenaran itu jelas.
Jadi oleh kerana itu, itulah yang kita nak sebutkan tentang maksud sombong tu dari kata-kata mereka. Bahkan kerana mereka sombong, walaupun mereka tahu kebenaran, mereka bukan sekadar menolak, menafikan, mereka mencabar. Ini mereka cabar. Dia kata wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka kata apa? Mereka kata mana dia? Hari bila datangnya hari pembalasan itu? Bila datangnya hari yang dijanjikan itu? Iaitu hari kiamat. Kalau betul kamu itu benar. Mereka ni kalau sudah sombong, mereka bukan sekadar menolak tapi mencabar pula. Itu sifatnya. Sebab tu ketika mana Nabi SAW menyebutkan, dan ini sebenarnya satu panduan kepada kita, saya sendiri pun, ayah-ayah ni lah khususnya, dan juga kepada kita semua sebagai hamba Allah. Hadis ni menggerunkan kita sepatutnya ketika Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tak masuk syurga orang yang ada dalam hati dia sebesar darah sombong. Allah, sebesar darah dalam hati, kata Nabi, tak masuk syurga. Jadi bukan kata kita pun takut ni, sahabat dengar pun bimbang. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada seorang tu dia suka kecantikan, dia pakai pakaian yang cantik, elok-elok, macam Tuan Fazrul pakai kot cantik, Ustaz, masya-Allah, dengan pakaian warna merah, saya sendiri macam ni. Dan juga suka bersepatu atau selipar yang elok-elok, jenis jenamanya kita sebutkan, kan, yang bagus, kan, suka wangi-wangi. Adakah itu yang dimaksudkan dengan sombong? Itu yang dimaksudkan dengan kibir atau ego? Maka Nabi SAW menjawab, ini jelas untuk kita faham, supaya kita tak salah faham pula maksud sombong. Nanti kalau kita pakai pakaian yang elok-elok, sombong. Tidak. Begitu juga itu Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi kata sesungguhnya Allah itu maha cantik, suka yang cantik-cantik. Maknanya kamu pakai cantik bagus. Allah suka. Tapi hakikat sebenar sombong itu, kata Nabi SAW, adalah batrul haq wa ghamtun nas, iaitu orang yang menolak kebenaran. Itulah hakikat sombong sebenarnya. Yang pertama, dia menolak kebenaran. Tahu yang ini benar tapi dia tak terima. Yang keduanya adalah merendah-rendahkan kepada orang lain. Ini hakikat yang disebutkan dengan sombong. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni jelas, baik ego dan kesombongan yang ada kepada orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka sebenarnya memperakui, seperti mana mereka kenal Nabi SAW yang tak pernah berbohong. Nabi SAW ini kata-katanya itu jelas dan benar. Tapi kerana mereka ego, salah satu dari sebabnya timbul kesombongan ni, tadi kalau kita tengok daripada seorang ayah yang dedikasi tadi, Datuk Muhammad Nazir tadi, Masya Allah, dia sebut tadi di antaranya adalah kalau kita ni ada kedudukan kuasa, itu risiko untuk sombong ni ada. Macam ayah lah, ayah ni dia ada power lah, maksudnya kedudukan sebagai ketua keluarga, atau kita sebut sebagai kapten yang mengendalikan kapal yang melayari kehidupan ni, rumah tangga ni. Jadi oleh kerana itu, kalau tak kena gaya dia, ego ataupun sombong ni akan ada dalam diri, kalau tak dijagalah. Jadi yang dibimbangi nanti, kalau sekiranya ada kebenaran yang disampaikan, dia tak nak terima. Bahkan sifat merendahkan kepada orang lain, khususnya ayah kepada anak, direndah-rendahkan anaknya, ataupun tidak mahu untuk menerima kebenaran yang disampaikan. Jadi ini yang kita bimbang, kalau sekiranya ayah ada sifat ego seperti itu, akan menyebabkan rumah tangga ataupun keluarga itu akan kita panggil tak selesa, dalam keadaan anak sendiri pun minta maaf, kurang nantinya menghormati kepada ayah. Jadi ayah, macam mana pun ketua, macam mana pun dia kapten, dia perlukan awak-awak dia. Dia perlukan kepada orang lain juga untuk bantu melayari. Dia tak boleh seorang-seorang je. Jadi begitulah ayah, walaupun ketua keluarga, dia perlukan kepada anggota keluarga untuk support dia. Jadi untuk supaya anak, pasangan seperti isteri, nak supaya dapat
berjalan elok, bahtera tu, rumah tangga tu, kenalah dihormati. Jadi lawan kepada ego ni menghormati kepada orang lain. Sebab tu Nabi SAW sendiri ketika mana berpesan kepada kita, Nabi SAW ketika mana berpesan khususnya kepada ayah lah, Nabi mengatakan akrimu auladakum. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Iaitu hormatilah anak kamu. Subhanallah. Nabi kata apa? Hormatilah oleh kamu anak kamu. Jadi kalau ada rasa hormat kepada anak, maka maknanya ianya membunuh kepada ego tadi. Tapi kalau tak hormat kepada anak, rasa diri je nak dihormati, itulah disebut ego juga. Dan juga wa ahsinu adabahum, maka perelokkanlah adab mereka. Tapi Nabi, kalau kita tengok susunan ayat tu, hadis Nabi tu, Nabi suruh hormati dulu, barulah perbaiki adab. Kita, minta maaf lah kalau ayah sekarang kan dia nak perbaiki adab anak dia, nak anak dia akhlak baik, nak elok. Tapi dia sendiri, minta maaf, tidak memuliakan. Tidak menghormati kepada anak. So, jadi dia nak marah, dia nak, yalah, ada saja yang tak kena kepada anak dia dan sebagainya. Jadi dia akan menyebabkan sukarlah membentuk kepada akhlak anak. Baik, terima kasih diucapkan pada Habib untuk berkongsi pada hari ini berkaitan dengan bagaimanakah dialog pada ayat 24 itu dapat kita rungkai, ya, bahawa di sebalik dialog itu ada bukan sekadar penafian, bukan sekadar penolakan, tetapi ia adalah satu cabaran hasil ataupun kesan daripada kibar, ya. Ego ni mungkin istilah bahasa Inggeris lah kan, ataupun telah dimelayukan. Tetapi kalau kita pergi balik kepada bahasa Arabnya ataupun hadis Nabi SAW, kita jelas bahawa kibar itu adalah apabila menolak kebenaran dan merendahkan manusia, ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Definisi itu jelasnya berbanding dengan kalau nak pakai kereta besar, kecil ke, pakaian cantik apa sebagainya, kalau ianya adalah untuk kecantikan yang disukai oleh Allah, tak ada masalah, Habib, ya. Okey, baik. Jadi di sini kita nak melihat Habib, ya, tentang ego ini. Kadang-kadang dia tak dapat bezakan, ya. Alhamdulillah kita ada definisi tadi, jadi jelas kan. Tetapi ada yang kata ayah yang garang ini adalah ayah yang ego. Tapi ayah dia kata tak, saya tak bukan ego. Saya ni nak mendidik anak saya. Kalau tak ada pakai tak pakai rotan ke, tak pakai tali pinggang, kalau tak marah nanti anak naik minyak. Kan. Jadi dekat mana dia punya garis pemisah di antara kibar yang menakutkan tadi dalam hadis, dalam masa yang sama ialah perlu didik anak lah kan. Dia tak boleh bashir sahaja, beri khabar gembira, ada nadhir sebagaimana Nabi SAW. Kalau Habib boleh kongsikan. Baik, terima kasih. Kita bicara tentang ego, tapi kata tadi kalau kita tengok dari penerangan daripada Datuk Muhammad Nasir Hamzah tadi, menyebutkan bahawa ego ni ada kalanya, kita kata kalau kena tempat dia okey, maksud macam itulah. Tapi maksudnya saya lebih cenderung kata marah lah. Marah ni asalnya memanglah satu sifat yang tak bagus, tak elok. Kan selalu dikaitkan marah ini dengan emosi, dan kalau tak terkawal maka dia akan memburukkan keadaan. Tapi adakah marah tu tak boleh sama sekali? Mustahil. Kerana Nabi SAW juga mempunyai sifat marah dan Nabi juga marah. Bermakna marah itu ada kalanya dibolehkan dan ada kalanya tak dibolehkan. Bermakna marah itu ada yang disebutkan marah yang terpuji dan ada marah yang terkeji. Jadi dua kategori. Bermakna kalau kita kata marah yang terpuji, iaitu marah apabila membela kepada agama. Agama diperendahkan. Agama diperlekehkan. Bangkit kemarahan. Maka kita mempertahankan agama. Maka itu adalah marah yang terpuji. Itu dari segi sudut aspek agama. Tapi kalau kita sebut dari segi sudut kekeluargaan, marah kepada anak, dia akan menjadi terpuji kalau kita marah kepada Allah, kepada anak itu kerana Allah. Contoh, kalau anak itu dia meninggalkan hak-haknya Allah Subhanahu Wa Taala, kita marah kepada dia, maka ini marah yang terpuji.
Sebab apa? Sebab dia meninggalkan haknya Allah. Hak Allah. Ha. Dan kalau sekiranya dia meninggalkan daripada kewajipan-kewajipan agama, kita marah kepada dia, maka itu adalah merupakan marah yang terpuji. Cuma ketika mana Tuan Fazrul cakap tadi, adakah dengan rotan atau dengan tali pinggang, cuma memukul ini ada perbahasan Perbahasan. di dalam takdib atau mendidik kepada anak. Adakah kita boleh untuk memukul kepada anak? Itu yang dipersoalkan. Sebenarnya ada daripada hadis yang menyebutkan tentang memukul anak. Seperti mana hadis yang masyhur kita sebutkan ketika mana Nabi kata, didik anak kamu solat pada umur 7 tahun. Kalau dia meninggalkan solat umur 10 tahun, maka pukullah dia. Tapi pukul di sini kena betul-betul difahami. Bukan pukul yang menyebabkan dia cedera dan juga membawa kepada mudarat kepada dia. Tapi pukul di sini adalah litakdib, untuk mendidik, yang mana pukulan itu akan memberi kesan kepada dia, bukan mesti kuat, bukan mesti teruk. Tapi pukulan yang dipukul itu memberi kesan kepada hati dia. Hati. Jadi dia terasa, oh, marah betul ayah saya ni kerana saya melanggar haknya Allah SWT. Saya sebut tentang hak Allah ni sebab apa? Kita ni, ayah saya sendirilah Tuan Fazrul, kita ni kalau marah selalu kita salah pertimbangan. Kita marah kalau hak kita ni yang Diganggu. tak ditunaikan, kurang diambil perhatian, kita marah. Tapi kalau hak Allah, kadang-kadang kita berlebih kurang. Tapi Nabi kita Muhammad SAW sebaliknya. Kalau hak Allah, dia marah. Tapi kalau hak dia, mungkinlah kurang dilayan atau kurang dipenuhi, dimaafkan oleh Nabi SAW. Maka ini kalau kita boleh rangkumkan, itulah kita sebut kedudukan ego tu. Ego yang ada kepada seorang ayah, yang mana dianya akan berlebih kurang, memaafkan, dan juga kita panggil meringankan daripada bebanan anak tu untuk memenuhi kepada hak dia. Itu diringankan. Yang ni maknanya dia merendahkan egonya, tetapi akan marah dan menegur serta menasihati dan mengambil tindakan apabila yang berlaku kepada anak itu adalah melanggar kepada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang perlu kita faham. Sebab tu kalau kita kata marah itu dalam jihad, mesti ada marah. Dalam peperangan mesti ada marah. Kalau dia mencabar kepada agama, kalau ianya menunjuk kepada agama, jadi marah ni ada yang terpuji dan juga ada yang terkeji. InsyaAllah itu adalah pemisahan ya, bagaimana untuk memastikan kita tahu itu adalah ego ataupun yang tercela, ataupun ia adalah ketegasan yang terpuji ya, di mana kalau ia melibatkan hak Allah untuk anak itu solat, untuk dia jaga adik-beradik jangan bergaduh ya, perlu ditegaskan tanpa sampai mencederakan tadi ya. Kalau katakan perlu pukul ya sampai 10 tahun tak solat-solat juga, pukul yang akhirnya memberi kesan pada hati Ustaz ya. Maksudnya kalau 7 hingga 10 tu dah dipukul-pukul hatinya tak juga, pakai urut tanah kan. Tetapi kalau dah pukul pada hatinya, kalau tak pernah ayah memberitahu apa sebagainya, umur 10 tahun terus pukul pakai rotan, ini maksudnya macam ayah yang gagal jugalah ni ya. Tak 3 tahun diberi peluang untuk memukul hati anak, tak berjaya, terpaksalah pakai rotan itu sendiri ya. Dan ini yang kita lihat kalau Nabi mendidik Fatimah tak berotan pun ya. Tak rotan pasal si ayah tu dah pukul hatinya itu setiap masa 3 tahun ya. Kalau katakan tuan-tuan sebagai jurulatih satu syarikat ambil penceramah 3 tahun setiap hari untuk beri ceramah untuk solat ataupun membuat perubahan, selepas 3 tahun gagal lagi itu perkara yang perlu saya, tuan-tuan sekalian, kita sama-sama perhatikan. Jadi dalam hal ini kita melihat, alhamdulillah kita sudah melihat kepada perkongsian berkaitan dengan ayat 24 sebentar tadi, dan mungkin juga kalau saya bertanya pada Ustaz Abdul Muttalib sebagai seorang ayah ya, sebagai seorang pemimpin di Ustaz sebagai imam ya, sebagai imam, bercakap tentang ego ini, dia satu ayah dalam rumah, tapi kalau dekat masjid kan, setakat ini Ustaz dalam menguruskan qaryah, macam mana ayah-ayah ni, mereka ni okey ke, ataupun zaman
kalau zaman dahulu dia ayah-ayah ni dia ada dia punya ego yang tersendiri. Dia boleh bergaduhnya apa sebagainya. Macam mana pula pengalaman Ustaz bersama qariah ataupun makmum di tempat Ustaz? Silakan. Okey. Masjid yang saya duduk ni sekarang adalah masjid yang kedua ya. Sebelum ni masjid yang pertama tu kategori orang besar-besar. Faham. Okey. Jadi yang karenah dia tu lebih banyak. Sebab apa macam kebanyakan dia orang tu bila dah berpencen dia orang baru nak mendekati masjid. Jadi ada yang kata bila kita karenah dia orang ni kadang-kadang tak masuk akal. Tapi bila duduk di masjid yang kedua ni yang sekarang saya bekerja, alhamdulillah sebab apa kategori masyarakat kampung. Jadi orang kata walaupun ada level yang tinggi juga ada level yang rendah, tapi masyarakat dia masih orang kata masih menghormati kita sebagai imam di situ. Walaupun saya tak banyak menegur, cuma kata kita banyak berkomunikasi secara bercakap je. Kita tegur sambil kita orang kata berborak-borak itu je. Sebab di kalangan semua tu di kalangan ayah-ayah yang lebih tua pada kita. Yang selalunya mengimarahkan masjid ni kebanyakan orang-orang yang dah berpencen. Dah berumur. Baik. Jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Muttalib bercakap tentang ayah dalam rumah ya. Satu tak nampak dalam rumah kan. Tapi kalau di masjid tu kita boleh nampak. Jadi ada beza ya. Kalau ada dulu pangkat yang besar-besar ya, ilmu yang besar-besar tinggi-tinggi, itu yang kita nak bahaskan selepas kita berehat nanti. Adakah ilmu yang tinggi ya, belajar tinggi, pangkat tinggi ini dia menyebab ada kesan kepada ego dalam rumah ya, ataupun kalau katakan sampai kibar itu sendirilah kan. Ini perkara yang kita ingin kongsikan ataupun diskusikan. Kita berehat sebentar dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada kali ini kita berbincang tentang ayah ego dalam konteks surah Al-Mulk ayat 24. Sebentar tadi kita melihat bahawa seorang yang ego, yang mempunyai kibar itu adalah seorang individu yang perkataannya itu dapat dilihat sebagaimana dalam ayat 24 orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempersoalkan tentang bilakah datang hari kiamat, in kuntum shadiqin, jika kamu betul ya. Perkataan jika kamu betul ini kalau lihat kepada peristiwa Sayyidatina Aisyah dan juga Nabi, ketika Sayyidatina Aisyah kata jika kamu betul ya, ketika Abu Bakar menjadi perantara itu bukan sekadar Nabi tak marah ya, Nabi tak marah, Nabi malah Abu Bakar pula sebagai ayah kepada Sayyidatina Aisyah menyebabkan beliau marah kerana Aisyah mempersoalkan
jika kamu betul wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi perkataan ini kadang-kadang bagi setengah orang kata ini adalah perkataan kan. Ini biasa je lah saya nak cakap. Tak boleh ke saya persoalkan? Tetapi di sebalik persoalan yang diujarkan itu ada nilai ataupun perkara mazmumah, perkara keji yang dirungkaikan dalam perkara tersebut. Jadi pada bahagian pertama tadi kita sudah pun melihat kepada apa beza di antara ego dan tegas, dan kita sudah pun melihat apa itu ego dalam definisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak bercampur aduk. Ya, jangan kita keliru dalam membawa keluarga kita lebih cantik, lebih bagus ya pendidikannya, tapi dalam masa yang sama ialah kita tidak mengamalkan ego ini, menolak kebenaran dan juga memandang hina kepada ataupun merendahkan seorang manusia. Jadi dalam hal ini menyambung Habib ya. Tadi kita berbincang tentang pengalaman Ustaz Abdul Muttalib itu amat menarik ya. Ayah yang berada di luar ya. Dia ke pejabat, dia pergi ke sana ke sini. Jadi ayah ni banyak ambil masa di luar bekerja dan pangkat tinggi, mungkin pelajaran tinggi. Rupanya bila dia sampai ke satu tempat namanya masjid, di situlah imam memerhatikan macam-macam perangai, kan. Saya ada satu tempat tu, mereka dalam WhatsApp itu boleh bercakap bodoh, gila sesama sendiri, kan. Dan kadang-kadang mereka buat lawak, tapi kadang-kadang mereka sampai left group. Kan. Kalau kata zaman sekarang ni left group itu sebagai satu akhlak yang sama ada dia dah merajuk ataupun dia memang marah sangat. Macam-macam lah kita boleh tafsirkan perkara tersebut. Jadi Habib kalau boleh jelaskan, sebenarnya bila ayah tinggi pangkatnya, ya, tinggi dia punya sijilnya, kadang-kadang dia ada satu pola pula kan, bila dia pergi ke masjid dah jadi macam-macam perangai. Bila balik rumah tu kan, balik ke rumah itu dia bawa dia punya apa, kalau nak jumpa saya appointment, kalau nak cakap dengan saya kena melalui PA. Rumah pun ni kadang-kadang kalau nak, saya ada satu pasangan ini, suami dengan isteri, kalau nak pergi bercuti, dia minta isterinya buat paperwork. Subhanallah kan. Dia engineer, dua-dua engineer. Dia suruh isteri dia buat paperwork. Saya pun terkejut kan. Oh, dan isterinya buat kan. Jadi nak minta komen daripada Habib macam mana tugas di luar ini agar jangan sampai dia didefinisikan ego ataupun kibar di dalam rumah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Fazrul. Tadi Masya-Allah Ustaz Abdul Muttalib ada satu kalimat yang saya seronok dengar. Dia panggil mereka menghormati saya. Maknanya kalau orang tu dia tidak, tanda orang tu tak ego adalah menghormati kepada orang lain. Macam apa namanya, Ustaz Abdul Muttalib sebagai imam kan, ialah perlulah dia dihormati kerana dia memimpin masjid, solat. Bermakna pada waktu itu siapa pun kita, pangkat tinggi mana pun, kalau kita berjamaah, kita kata dalam niat tu makmuman, bermakna kita adalah mengikut kepada imam. Kalau ikut kepada imam, bermakna kita dipimpin. Masa tu, kita kena letakkan diri kita sebagai orang yang dipimpin, bukan yang memimpin. Jadi, kena ada hormat kepada yang memimpin tu, seperti imam. Maknanya pada ketika itulah, maknanya. Sebab tu kata Sana Aisyah, Nabi ajar kami ni, iaitu anzilin nas manazilahum. Letakkan orang itu pada tempat dia. Kalau dia imam atau solat, dialah yang memimpin. Kita kena hormat dia. Dalam masjid, dia imam, dia yang menguruskan masjid. Kita kena hormat dia. Saya bos dekat pejabat. Saya pangkat tinggi dekat sini. Saya ada jawatan itu dan ini. Saya mungkin pemimpin yang besar kat luar. Tapi dekat sana, kena hormat. Baru, apa namanya, kita kata, betul caranya. Begitulah seorang yang berpangkat, kedudukan dan sebagainya di luar, balik ke rumah, dia kena setiap bawa dia punya pangkat tu. Tapi dia bawa kasih sayang seorang ayah kat rumah tu. Inilah yang dilakukan oleh Nabi yang luar biasa yang patut kita contoh. Nabi pemimpin, Rasul. Nabi panglima, ketua perang dan sebagainya, balik kat rumah, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, paling lembah lembut Nabi SAW. Mana dia ketegasan Nabi ketika mana berperang, kita sebut tadi. Ketegasan Nabi ketika memimpin. Tapi kat rumah, akramun nas wa alyanan nas. Orang yang paling menghormati dan orang yang paling lemah lembut. Begitu. Sehingga, baik isteri Nabi, anak-anak Nabi SAW itu,
begitu memuliakan kepada Nabi SAW dan melihat akhlak Nabi SAW. Itu yang kita katakan, letakkan itu pada tempat dia. Jadi kalau kita bawa lah tadi, sampai nak buat paperwork tu memang Masya Allah lah. Luar biasa lah, maknanya terbawa-bawa daripada tu. Jadi kita dah jadikan kita punya rumah ni adalah seperti tempat kerja kita, seperti mana kita dah anggap dia macam orang lain. Macam pekerja, pertugas kita. Bukan keluarga. Sedangkan keluarga ini mesti ada yang disebutkan dengan kasih sayang, toleransi dan sebagainya. Walaupun dengan pekerja pun kena ada toleransi dan kasih sayang juga. Tapi lebih-lebih lagi kalau yang disebutkan dengan keluarga tu. Jadi saya rasa kunci dia ialah apa yang disebutkan tadi, letakkan sesuatu itu pada tempat dia. Hormati orang itu pada tempat dia, insya-Allah mana-mana kita pergi pun insya-Allah tidak adalah ego, sombong kita dekat mana ni. Sebab kata tadi, salah satu daripada masuk sombong adalah merendahkan kepada orang lain. Betul. Begitu. Baik, terima kasih ucapkan Habib ya. Definisi yang dimaklumkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu dia boleh diaplikasikan di pelbagai peringkat ya. Dan malah kalau ikutkan pada Habib berkongsi tadi, apa yang ada di dalam rumah ini dia akan terpacul di luar rumah ya, dan apa yang di luar rumah itu kita boleh bayangkan betapa mencabarnya ya. Kalau katakan orang yang ego di tempat kerja, kalau dalam rumah tu kan, adakah dia ada kaitan Habib ya, di tempat kerja ke, di masjid ke, dia ada kaitan di dalam rumah itu, ataupun ada juga orang yang istilahnya split identity kan, dia kat rumah dia okey sangat kan, tapi dekat, kalau katakan pelajar di sekolah menengah, saya ada pengalaman lah bila buat program motivasi tu, dia dekat rumah dia baik sangat dengan ayah dia, tapi kat sekolah dia yang pam orang kan. Jadi kalau Habib boleh berkongsi sikit, ini apa sebenarnya ni? Masya Allah. Itulah kita kata ini gangguan daripada emosi seseorang tu. Mungkin ada perkara-perkara di rumah yang dia tak puas hati, tapi dia tak boleh untuk nak luahkan. Dia tak boleh nak luahkan ayah dia kan. Mungkin ayah dia tu tadi tu ego yang tak boleh terima dia punya luahan, tak boleh terima contohnya, ataupun ibu dia atau siapa-siapa adik-beradik dia. Maka terpaksalah dia jadi orang yang mungkin pendiam kat rumah, elok, baik. Yang orang kata baik ni bukan istilahnya maknanya baik yang kita kata dia akhlak apa semua. Tapi dia tak cakap banyak, dia diam. Simpan. Tapi apabila kat luar, dia luahkan. Sehingga akhirnya dia meluahkan tu dengan pergaulan dia. Itu yang mungkin dia salurkan emosi dia kepada kawan-kawan atau tempat pergaul dia tu. Sehingga mungkin tu yang mendatangkan keganasan-keganasan yang dilihat. Ini banyak berlaku sebenarnya. Apabila ada orang yang dianya apa kita panggil menyimpan perasaan. Kan? Menyimpan perasaan. Kenapa? Sebab tak boleh untuk share. Sebab tempat share kat rumah ni patutnya ialah ibu, ayah. Sepatutnya tempat share tu. Tapi kerana ibu dan ayah atau ayah khususnya ego, tak berani nak share. Tak berani. So ini yang mungkin boleh membawa kepada kerosakan yang ada kat luar tu. Yang tu yang bahaya. Maksudnya ini perkara yang penting lah Habib ya, bila bercakap tentang ayah ataupun ibu tempat untuk share masalah ya, cabaran hidup. Tapi bila ayah pun tak berapa nak bagi masa dan juga ego itu ada kan, ini susah menyusahkan ke respon-respon begitu kan. Kalau istilah tadi menolak kebenaran itu, anak tu sedang menyampaikan ini kebenaran, saya tengah ada masalah kan. Okey, belum lagi kalau anak dapat C atau D kan. Ya, subhanallah, bila anak dapat markah rendah kan, bila ayah ke mak marah ataupun ni apa pasal itu, adakah itu ego juga ataupun apa sebenarnya Habib? Itulah maksudnya sekarang ni ego ni macam tadi kalau Ustaz Talib kata dia dah jadi imam dua tempat dan dua tempat itu dia komunitinya berbeza. Satunya komuniti yang memang orang yang duduk dekat komuniti tu yang datang ni, minta maaf lah, orang-orang yang berpangkat. So dia punya ego dia tu lain. Maknanya kalau imam merasalah tekanan-tekanan kan daripada tu, sebab mereka ni datang dengan rasa mereka lebih tahu, lebih betul. Minta maaf cakap begitu kan. Tapi apabila ke tempat yang lain di kampung-kampung kan, perasaan hormat itu kepada imam tu lain. Jadi begitu juga kalau kita tengok ibu atau ayah minta maaf. Mereka ni ada perasaan ego minta maaf, merasa nak banggakan anak-anak. So cara untuk nak bangga anak-anak ni adalah dia nilai daripada keputusan
anak dia dapat apa? Berjaya. Anak dia dapat A. Itu yang dah jadi satu, kita panggil tekanan kepada dia. Ini tekanan kepada ibu dan ayah ni sebab apa? Sebab nanti orang tanya. Orang pun, anak kamu dapat apa? Ya. Ini selalu, minta maaf. Walaupun sebenarnya kita, bukan itu ukuran kepada anak tu. Tapi sudah menjadi kebiasaan kepada orang ni apabila nak tanya kepada ibu dan ayah seorang tu, dia tanya, anak dia umur berapa? Kalau anak dia ambil SPM, dapat berapa SPM? Kalau anak dia PSA ni, dapat berapa? So, ini dah menjadi satu tekanan. So, tekanan ni menyebabkan timbulnya daripada tekanan kepada ibu dan ayah, maka yang menjadi mangsa adalah anak-anak. Ya. Anak tak dapat untuk nak dapatkan keputusan yang baik, terus dicaci maki, dimarah. Bahkan tadi kalau kita tengok Datuk Muhammad Nazir Hamzah tadi, dia tak bezakan anak-anak dia. Tak beza. Ya kan, kadang-kadang anak ni ada yang otak dia Masya Allah, Allah berikan rezeki masing-masing. Ya. Tapi tak bezakan. Kalau ada yang lemah sikit, tak apa. Kita layani dengan sesuai dengan keadaan dia dan hargai usaha-usaha dia. InsyaAllah kalau ayah seperti ini, yang disebutkan tadi lah, maknanya dia tak ada bawa ego dia. Tapi dia bawa kasih sayang dia. Dia bawa ketika itu, dia rasa faham dan menjadi orang yang mendengar. Ya. Sebab sebenarnya yang dia boleh selesaikan ni kalau kita mendengar apa dia masalah. Tapi kalau kita minta maaf ayah yang ego, tak nak dengar. Tak nak dengar. Jadi kalau tak nak dengar, memang tak akan selesai masalah lah. InsyaAllah. Jadi pendengar yang baik lah. Masya Yang Allah. itu. Ya, jadi bila dengan kasih sayang ditunjukkan dengan menghormati, dan kalau nak menghormati tadi kena mendengar lah Ustaz ya. Kalau saya dapat simpulkan apa yang Habib nyatakan tadi, pengalaman Ustaz Abdul Muttalib ya, maksudnya kalau orang yang ego ni dia tak nak dengar, malah dia kalau boleh nak orang dengar dia kan, dengar saya punya pengalaman, dengar saya punya sijil, dengar saya punya pengalaman. Yang ini dia makin berumur Ustaz, dia makin lama banyak dia punya kalau boleh sila dengar saya berbanding nak dengar kepada anak yang ada di rumah. Jadi ini perkara yang bagi ayah-ayah seperti saya, seperti tuan-tuan, kita perlu maklumi ya. Kadang-kadang tak perasan Ustaz, tak perasan bila kita rasakan bahawa saya nak berkongsi ini kerana nak mengajar, tapi kadang-kadang rupanya dia adalah menunjukkan ego ya, menolak potensi kebenaran ataupun perbezaan-perbezaan yang ada. Dan inilah yang kita harapkan ya, agar dalam program pada hari ini kita nampak perkara tersebut. Pasal saya nampak tadi kesan ego ayah ini, anak tertekan. Kan? Anak tertekan dan dia simpan, dan kesannya ialah dia mungkin akan luahkan di luar, sehingga kan kalau di tempat kerja tu kalau ada bos yang ego, staff dia kan dia menikus istilahnya kan. Dan bila ada perkara yang masalah ke apa ke, pasal dibalas dengan respon-respon yang menyindir kan, yang tidak memberi banyak hukuman, akhirnya staff itu mengulang lagi, simpanlah mana yang tak elok tu, pasal bos tak suka dengar perkara yang tidak elok. Jadi sama-sama kita harapkan ini sebagai satu pelajaran penting. Mungkin di akhir ini Habib boleh berkongsi satu dua perkara nasihat penting untuk saya sebagai ayah-ayah yang mendengar pada hari ini, ibu yang menemankan ayah pun perlu juga tips bagaimana memastikan ego ini bukan jadi al-kibr yang tercela, yang katanya tadi dalam hadis Nabi tidak ke syurga. Nauzubillah min zalik kan. Macam mana nasihat Habib di hujung ini, silakan. Terima kasih Tuan Fazrul, Ustaz Abdul Muttalib. Kalau kita tengok Rasulullah SAW contoh tauladan yang terbaik. Bagaimana Nabi SAW mendengar daripada perkataan-perkataan keluarga dia. Baik isteri dia bercerita, Nabi menjadi pendengar yang setia. Kalau anak dia mengadu, Nabi juga mendengar. Sayyidah Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah SAW dan Nabi mendengar. Maksudnya Nabi SAW ni dia mendengar apa yang diadukan, kemudian Nabi tangani dengan bijaksana. Seperti mana kita selalu dengar hadis tentang sebelum tidur baca 33 kali subhanallah, 3 kali alhamdulillah, Allahu akbar tu. Kerana itulah Nabi mendengar pengaduan, keinginan Sayyidah Fatimah, tapi kerana Nabi belum mampu untuk tunaikan, Nabi berikan amalan. Macam tu kasih sayang seorang ayah yang merendahkan ego dia. Bahkan Nabi datang ke rumah, bukan dia Sayyidah Fatimah, dia pergi ke rumah, duduk dengan Sayyidah Fatimah. Itu ayah yang kita kata merendahkan dirinya. Dan juga saya ingin untuk mengambil peluang ini untuk nak ajak ayah-ayah seperti mana Nabi pesan kat kita. Ini pesanan ni penting betul. Nabi SAW bersabda, rahimallahu walidan
a'ana waladahu ala birrihi. Allah merahmati kepada seorang ayah yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dia. Dia tolong anak dia untuk bakti. Macam mana? Iaitu dia lebih kurang, tidak paksa-paksa kepada anak sehingga anak tu jadi derhaka. Dia ringankan kepada anak. Maknanya ini Allah merahmati kepada ayah ini yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dia. Masya Allah. Terima kasih diucapkan pada Habib ya, kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu anak berbakti pada ibu ayah ya. Bukannya ayah merajuk pasal ataupun mak merajuk tak dapat telur tembakul ya. Kisah-kisah begitu adalah kisah untuk kita jauhkan lah ya sebenarnya, di mana kita nak memudahkan. Tak dapat ikan telur tembakul, makanlah telur ayam. Lebih kurang begitu ya. Baik, alhamdulillah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita menjadi ayah yang dapat jauh daripada al-kibr, agar Allah izinkan kita sebagai ayah memimpin masuk syurga sekeluarga. Kita berdoa di hujung ini bersama dengan Habib Najmuddin. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam dakapan Ramadan yang suci ini, dengan rasa rendah diri, kami yang kerdil dan hina ini memohon doa dan penuh pengharapan kepadamu ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan kami, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Fattahu, ya Alim, ajarkanlah kami ya Allah yang lemah ini untuk melihat jalan keluar dari semua masalah yang membelenggu kepada kami, khususnya dalam urusan rumah tangga kami. Ya Allah, jadikanlah kami ini, kalau sekiranya kami ayah yang tahu untuk membimbing, mentarbiah, mendidik kepada anak sebagaimana yang Kau ridai ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami ini ayah yang dapat untuk memandu kepada rumah tangga kami kepada perkara yang Kau sukai dan Kau ridai. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, pandanglah kami semua dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah ya Allah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Rashid, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Malikal Mulki, Ya Fattahu, Ya Alim. Ya Allah, janganlah Kau jadikan Ramadan ini sebagai yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Tapi andai ini Ramadan yang terakhir buat kami, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang Kau rahmati. Jadikanlah Ramadan ini paling bererti, penuh dengan cahaya iman, menerangi kegelapan hati kami menuju ridha serta kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, temukan kami dengan Lailatul Qadar. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang dapat beramal di malam Qadar. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Habib Najmuddin memimpin doa berkongsi pada hari ini, dan juga Al-Fadhil Ustaz Abdul Muttalib ya berkongsi bacaan yang merdu dan juga pengalaman sebentar tadi ya, satu pengalaman yang penting untuk ayah-ayah ya, untuk memastikan kita menguruskan apa yang Allah pinjamkan kepada kita, pangkat, ilmu dan sebagainya, bukan untuk egokan ya, bukan untuk kita mengambil kibr daripada Allah, tetapi sebenarnya kita ingin menjadikan itu sebagai amanah dalam kehidupan seharian dan memimpin keluarga kita. Inilah kesedaran yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu usaha tuan-tuan bersama dengan Al-Quran ayat 24 sebentar tadi. Harapnya kita tidak jadi orang yang menafikan, ayah yang menolak ataupun sampai mencabar kepada kebenaran yang datang daripada Allah dengan dihantar anak yang mungkin tak dapat A, mungkin anak yang mungkin ada buat perangai sedikit, tetapi sebenarnya ayah yang berada pada siaran pada hari ini di depan kaca TV ataupun di Facebook sekarang ini, kita tahu bahawa semua itu adalah amanah daripada Allah, bukan untuk ditakbur, ditolak kebenarannya, tetapi untuk kita memuliakan
anak-anak ini sebagaimana yang dikongsikan oleh Habib sebentar tadi. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk membicarakan ayat 25 hingga hujung surah Al-Mulk dalam 10 hari Ramadan ini. Kita doa pada Allah SWT agar Allah mengurniakan Lailatul Qadar kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang menemankan ayah dan anak-anak untuk kita sama-sama diberi rahmat menuju syurga sekeluarga insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah